Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, hari ni Nina nak cerita tentang baby yang telah dibekukan ataupun dia diletakkan dalam freezer. Alah, macam kita letak daging lembu, daging ayam dekat dalam freezer, macam itulah keadaan diorang. Dalam kes ni bukan seorang baby tau, tapi ada dua orang baby. Yang pelik tu, baby tu dijumpai dalam keadaan yang sempurna, tak ada luka-luka, lebam ke apa, tak ada, semua perfect. Dia ibarat macam diorang baru lepas lahir terus disumbat ke dalam freezer. Jadi nak tahu macam mana cerita dia, korang kena tengok video Nina sampai habis. So without wasting any time, let's get started. Jadi kejadian ni terjadi pada November tahun 2006 yang mana ada sepasang suami isteri yang telah ditahan oleh polis atas tuduhan membunuh dan juga bekukan anak sendiri. Jadi kesalahan diorang ni, diorang dituduh membunuh dua orang baby lah, dan kedua baby tadi tu adalah baby lelaki. Pasangan suami isteri tadi tu adalah Veronique si isteri dan suami dia bernama Jean Louis. Diorang berdua ni sebenarnya berasal dari Perancis dan kahwin since tahun 1994. Jadi hasil perkahwinan diorang tu, diorang dapat dua orang anak lelaki yang lahir pada tahun 1994 dan 1997 yang bernama Jules dan juga Nicholas. Masih dekat Perancis, Jane ni dia bekerja sebagai seorang engineer dekat company alat tukar ganti kereta. Manakala isteri dia pula Veronique tadi tu, dia bekerja sebagai pembantu eksekutif sambilan. Lepas tu pada tahun 2002, diorang sekeluarga telah berpindah ke Korea Selatan untuk memulakan kehidupan yang baru, kehidupan yang lagi selesa. Selama diorang tinggal dekat sana, kehidupan diorang ni bahagia je, normal macam keluarga-keluarga yang lain. Isteri Jane pada masa tu dia tak bekerja, so dia jadi isteri rumah lah, jaga anak-anak diorang ni. Company tempat Jane bekerja dekat sana, diorang telah providekan rumah dekat Jane lah. Jadi rumah diorang ni sebenarnya agak mewah. Rumah diorang tu 3 tingkat dan bagi Nina, rumah diorang tu cukup besar lah untuk diorang ni tinggal bersama-sama. Selepas 4 tahun diorang ni merantau, akhirnya diorang balik ke Perancis balik pada Julai tahun 2006. Tapi Jane dia kena ke Korea Selatan balik sebab company dia panggil untuk uruskan hal yang penting. Family dia yang lain masa tu tak ikut lagi, still tinggal dekat Perancis. Jadi macam Jane pergi dulu and then barulah nanti diorang akan follow. And then pada bulan Julai tu juga, pada tahun 2006, masa Jane dekat Korea lah, dia dapat call daripada penjaga rumah yang ada ikan beku yang dikirimkan kepada Jane. Jadi ikan tu pemberian hadiah daripada cikgu bahasa dia. Jane pun baliklah ke rumah lepas tu dan dia pun nak clear lah apa yang patut dia buang dalam peti ais tu sebab dia nak ada ruang sikit untuk disimpan ikan dia tu. Masa dia tengah pilih barang mana yang rosak kan, dia terjumpa ada satu plastik yang saiz dia agak besar sikit dalam peti tu. Jadi dia pun buka lah beg plastik tu nak tengok apa yang ada dalam plastik tadi sebelum dia buang. Masa ni lah dia terkejut sebab bila dia buka je plastik tadi tu, dia nampak ada 2 jasad baby yang dah beku guys. Korang bayangkan baby yang cukup sifat sempurnanya beku dalam freezer. Salah satu baby tadi tu dibalut dengan towel dan dimasukkan ke dalam plastik. Tapi still lah dalam plastik yang samalah. So dia pun call lah office mate dia suruh kawan dia tadi tu untuk call polis. Sebab apa dia tak call sendiri kan? Sebabnya dia memang tak boleh cakap bahasa Korea, dia tak berapa fasih. Jadi dia mintalah kawan dia tu untuk call pihak polis dan report apa benda yang jadi pada masa tu. Jadi polis pun datanglah kat rumah dia, check apa semua, kut-kut lah ada orang yang cuba nak ceroboh masuk ke dalam rumah dia kan. Tapi bila polis check, tak ada apa-apa kesan pencerobohan ataupun tingkap pecah ke, pintu rumah kena kopek ke apa, tak ada. Polis cari kesan darah yang kering dalam rumah tu pun diorang tak jumpa juga. Dah tu siapa yang masukkan baby tadi kat dalam peti ais dia? Tapi Jane kata dia tak buat dan dia yakin ada orang sengaja masuk dalam rumah dia and dia letakkan baby tu kat dalam peti ais dia sebabnya diorang ni nak perangkap dia. Polis Korea pun cubalah siasat sedalam yang mungkin sebab nak tahu siapa yang buat dan bila baby tadi meninggal. Tapi disebabkan baby tu dah tersimpan dekat dalam freezer, jadi bila tim autopsi ni buat bedah siasat, diorang tak boleh nak jangka tarikh tepat bila baby tu meninggal. Hasil autopsi juga menunjukkan yang baby tu terus meninggal lepas dilahirkan dan tak ada tanda-tanda kekerasan dekat badan diorang. Jadi dia macam lepas diorang ni dilahirkan terus disimpan dalam freezer. Bukan tu je, baby-baby yang dilahirkan tadi tu bukan dilahirkan dekat hospital sebab diorang jumpa ada tali pusat masih melekat dekat perut diorang ni. Lepas tu ada kesan tali pusat yang dipotong dengan benda yang tumpul. And then Jane dengan wife dia of course lah jadi suspek utama lah dalam kes ni, siapa lagi kan. Tapi Jane memang mati-mati lah kata, saya tak buat semua ni, saya pun tak tahu siapa yang letak baby tu dalam peti ais saya. Lepas tu dah polis pun syak kata isteri dia pun suspek dalam kes ni. Jane pun katalah yang isteri dia dah pun buang rahim masa tahun 2003, jadi tak mungkin lah isteri dia pregnant kan. Jadi polis pun fikir siapa lagi suspek dalam kes ni. Okey, mungkin penjaga rumah dia. Kawasan rumah family Jane ni tinggal adalah kawasan elit kan, so memang adalah banyak CCTV. So hasil CCTV menunjukkan penjaga rumah dia ataupun yang bernama Martin ni datang lawat rumah dia lah untuk tengok-tengok kan. Tapi dia datang dekat situ kejap, dia tak sampai 10 minit. Lepas dia tengok-tengok, dia balik. Itu pun dia datang 4 kali je selama 3 minggu dia jaga rumah diorang masa diorang balik ke Perancis dulu. So dalam
dalam kes ni Martin tak disabitkan kesalahan sebab tak ada bukti kukuh mengatakan dia buat benda tu. Selepas 3 hari daripada kejadian ni, so Jane tadi tu pun fly lah balik ke Perancis. Tapi sebelum dia balik ke sana, dia sempatlah buat test DNA sebab diorang minta nak sahkan betul ke tak baby ni anak dia ke tak. Masa Jane dah balik dekat Perancis, siasatan masih lagi dijalankan. Korang ingat tak Nina sebut tadi pasal baby yang dibalut dengan towel dimasukkan ke dalam plastik? Masa polis siasat dekat rumah diorang tinggal tu, boleh jumpa towel tadi tu, jenama dia sama dengan towel yang ada dekat dalam rumah Jane. Maksudnya towel yang sama orang tu gunakan untuk bungkus baby tadi dan masukkan ke dalam peti ais. Bukan towel je yang sama, plastik yang digunakan untuk simpan baby tu pun jenama yang sama ada dekat rumah Jane. Dan satu lagi, hasil DNA menunjukkan yang Jane tu memang ayah kepada budak-budak tadi. Masa tu Veronique dia tak ada dekat Korea kan, jadi polis Korea Selatan ni susah lah nak ambil sampel DNA dia. Tapi polis tak give up dan diorang cuba untuk kumpul bukti. Contohnya macam diorang ambil barang-barang yang ada dekat dalam rumah Jane dan cari sampel DNA Veronique. So diorang terjumpalah beberapa helai rambut Veronique dan diorang gunakan rambut tadi tu untuk test DNA. Hasil DNA tadi tu pun mengesahkan Veronique ni adalah ibu kepada 2 orang baby tadi. Dalam bulan Ogos macam tu, couple tadi tu pun buatlah sidang media mengatakan yang semua kejadian terjadi dekat Korea Selatan tu adalah fitnah. Maybe ada pesaing bisnes company tempat Jane kerja ni macam busuk hati dekat Jane, jadi dia buat perangkap lah macam tu untuk busukkan nama Jane. Bila kes dah jadi macam agak complicated, so polis Korea Selatan ni pun upahlah detektif ataupun tugaskan detektif Chon untuk handle kes ni. Detektif tu kata dia yakin dalang dalam kes ni adalah isteri Jane iaitu Veronique. Tapi pihak berkuasa Perancis sendiri pun tolak dakwaan ni tau. Diorang kata teknologi ujian DNA Korea Selatan ni macam tak berapa tepat. Jadi apa polis Korea buat? Diorang give up ke? Tak. Tim penyelidikan terjumpa tisu milik isteri Jane semasa dia dirawat dekat hospital Korea. So selepas beberapa ujian dibuat, memang sah baby-baby tadi memang anak diorang berdua. Bulan Oktober tahun 2006, barulah Veronique ni mengaku yang dia dah bunuh baby-baby dia. Masa tu dia seorang diri dekat rumah dan dia beranak dekat rumah dia. Bila anak dia lahir je, dia putuskan tali pusat anak dia tu dengan cara tarik je guys. Lepas tu dia ambil towel dan dia letakkan dekat muka baby dia ataupun dia tekuk macam tu, sampailah anak-anak dia ni meninggal disebabkan tak boleh bernafas ataupun lemas. Bila baby tu dah meninggal, barulah dimasukkan dalam plastik, dimasukkan dalam peti ais diorang. So 2 baby tadi telah lahir pada tahun 2002 dan 2003 masa diorang tinggal dekat Korea Selatan. Sebenarnya kan dia bukan bunuh 2 orang je tau baby dia, sebenarnya dia dah bunuh 3 orang baby dia. Baby yang satu lagi tu lahir tahun 1999, tapi baby dia tu dia bakar dalam bekas unggun api dan masa ni diorang tinggal dekat Perancis. So Veronique ni pun ditahanlah atas kesalahan-kesalahan yang dia buat tadi. Jane pula terlepas sebab dia memang tak terlibat langsung dalam kes ni. Dia sendiri terkejut tau bila dia tahu kata isteri dia pregnant. Dan lagi dia terkejut tu, isteri dia sendiri yang bunuh anak-anak diorang. Kemudian Veronique telah dijatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun pada Jun tahun 2009. Tapi hasil daripada pemeriksaan doktor psikologi, diorang rasa yang Veronique ni macam ada masalah mental. Sebabnya dia tak pernah mengaku kata dia pregnant tau. Lagipun dia tak pernah dapatkan rawatan macam mana sepatutnya seorang ibu mengandung pergi dapatkan rawatan dekat klinik ataupun hospital kan. Dia tak pernah pergi. Veronique ni dia macam dia tahu kata dia pregnant tapi dia buat tak tahu dan dia tak mengaku kata dia pregnant. Veronique kata baby dia yang ketiga dan seterusnya tu tak macam sebelum ni. Diorang tak banyak bergerak dalam perut dia, lepas tu dia tak rasa bonding dengan anak yang ada dalam kandungan dia. Bukan tu je, bentuk tubuh badan dia pun macam tak banyak berubah. Tak nampak sangat macam dia pregnant. So mungkin sebab tu lah suami dia macam tak perasan kata dia pregnant. Korang cuba tengok gambar ni, korang akan nampak perbezaan orang yang mengandung secara normal dengan orang yang menafikan kandungan diorang. Kalau yang normal tu nampak perut macam besar sikit kan. Kalau yang dia tak mengaku kata dia mengandung tu nampak macam perut dia agak kempis. Rupanya Veronique ni dia mengalami satu penyakit yang dikenali sebagai denial pregnancy, iaitu fikiran dia menolak apa yang terjadi dekat badan dia. So masa dia mengandung tu takkan nampak lah yang perut dia ni buncit sangat dan kandungan tu macam agak sedikit tersembunyi. Baby tu pun macam tahu yang mak dia ni tak suka kehadiran dia, jadi dia pun saiz dia pun jadi mengecil. And then orang yang ada penyakit ni bila dia dah beranak sekalipun, dia akan anggap benda tu tak pernah terjadi. Even time dia pregnant pun dia tak mengaku kata dia mengandung, apatah lagi dia beranak kan. Kemudian pada Mac tahun 2010, Veronique telah dibebaskan kerana dia berkelakuan baik dalam penjara. Even dia dah bebas, dia still kena daftar ataupun berjumpa dengan pakar sekretari, termasuklah daftar dengan pegawai penjara. So kebebasan dia pada masa tu dipanggil sebagai kebebasan bersyarat. Lepas tahun 2013 barulah dia bebas sepenuhnya dan dia tak perlu lagi lah pergi jumpa sekretari ke pegawai penjara untuk daftar lagi dah. Okay guys, Nina rasa cerita ni memang mind blowing sangat. Dia sebenarnya bila orang ada penyakit mental macam ni kan, dia macam tak sedar apa yang dia buat. Sebab minda dia sendiri pun dah, dia punya mindset dia dalam otak pun dah kata aku tak pregnant dan tu bukan anak aku. Jadi bila anak tu lahir pun dia boleh bunuh macam tu je. Dan yang Nina tak boleh brain tu, laki dia sendiri tak perasan tau kata bini dia pregnant. Nasiblah anak dia yang pertama, yang kedua tu hidup tau. Dia tak ada datang penyakit tu. Bila masuk anak ketiga, keempat dengan kelima tu je yang dia hapuskan semua macam tu je. Macam
Kesian dua baby-baby tadi. Alright guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ini. Nina harap korang suka, dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, make sure korang subscribe di bawah dan turn on notification. Dan korang boleh follow Nina juga di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.